Ayat ini menunjukkan kepada orang yang istiqamah. Istiqamah adalah yang berterusan dengan sesuatu amalan. Tapi istiqamah yang dimaksudkan di sini adalah istiqamah atas landasan Islam, iman. Yang kata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Jadi istiqamah itu yang penting, walaupun datang dugaan-dugaan, ujian-ujian pada iman kita, ujian pada iman, sehingga ada orang yang kembali ke kufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasara wa tabi'ahu wa ala ma ba'. Muslimin rahimakumullah sekalian, kita akan sambung talaqi Al-Quran dan tadabbur insya-Allah. Dan pada malam ni kita sambung pada muka surat 480. 480 dari surah Fussilat ayat 30. Fussilat ayat 30. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca lebih kurang setengah muka sahaja kerana masa yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم. Satu ayat ini. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين. ما بعد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah atas pendirian Tuhan kami Allah. Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, pasti akan turun mencurah-curah para malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Alla takhafu wa la tahzanu, dengan memberi ucapan tahniah, ucapan ilham, janganlah kamu risau, janganlah kamu sedih, berduka cita. Wa abshiru bil jannah, gembiralah kamu dengan keputusan syurga, allati kuntum tu'adun, yang mana itulah yang telah dijanjikan kepada kamu. Ayat ini menunjukkan kepada orang yang istiqamah. Istiqamah adalah yang berterusan dengan sesuatu amalan. Tapi istiqamah yang dimaksudkan di sini adalah istiqamah atas landasan Islam, iman. Yang kata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Jadi istiqamah itu yang penting, walaupun datang dugaan-dugaan, ujian-ujian pada iman kita, ujian pada iman, sehingga ada orang yang kembali ke kufuran, tinggalkan Islam. Mungkin tinggalkan Islam bukan daripada sudut perkataan. Perkataan dia cakap, saya orang Islam, kenalan saya Islam, nama Islam. Tapi perbuatan dia perbuatan yang bukan Islam. Nah, Allah menilai Islam seorang bukan Islamnya bukan kerana nama, bukan kerana register dan sebagainya, tapi pada amalan, perkataan dan hati. Tiga dasar ni. Tasdiqum bil qalbi, iaitu yakin dalaman. Kalau mulut kata saya beriman, tengok semayang, tapi hati ragu-ragu. Boleh percaya ke Islam ni? Boleh percaya ke Quran ni? Boleh percaya ke hukum ni? Macam tak boleh pakai hukum ni. Hati masih ragu-ragu, 50-50, terima tak terima. Itu bahaya, tuan-tuan. Itu boleh tersasar, dah keluar daripada Islam. Saya tak cakap pun, walaupun tak cakap, tapi hati kamu masih ragu-ragu, tak yakin sepenuhnya pada Islam. Tak boleh juga. Atau mulut tersilap cakap. Mulut cakap benda yang membawa kepada kekufuran pun terkeluar dari Islam, atau amalannya tak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang menjadi dasar, amalan yang paling dasar, yang paling menjadi kayu ukur Islam ataupun tidak, solat. Nabi kata nak kenal orang Islam dengan orang kafir, tengok semayang ke tidak. Semayang, ya kita hukum dia Islam. Tak semayang, ada tanda tanya, boleh terkeluar. Maksudnya kita tak boleh hukum kafir lagi. Engkau kafir tak semayang zuhur tadi, tak boleh hukum lagi. Kita kena panggil dia, kenapa? Kalau dia menafikan, alah semayang tak ada untung apa pun, merugikan masa je. Lebih baik aku buat kerja, jumpa klien apa, jumpa pelanggan lah apa segalanya. Semayang rugi masa, habis, na'udzubillah, terkeluar Islam. Kalau dia kata, Allah mak saya terlupa tadi, pasal berat lah pula ni nak tinggal kerja ni,
Saya tahulah benda tu fardu wajib tapi saya salah lah, saya silap dosa. Dia terlibat dengan dosa besar tapi masih dikira dalam kekal, Islam ni masih ada. Sebab tu tak boleh hukum lagi. Istiqamah, para ulama sebahagian menafsirkan istiqamah adalah pada percakapan dan pada perbuatan. Sebahagian mengatakan lam yushiku billahi syai'an, tidak terlibat dengan syirik, dengan perbuatan syirik. Tuan-tuan, perbuatan syirik bukan hanya sujud sembah lain pada Allah. Terlibat dengan sihir juga dikira terlibat dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Menafikan takdir. Tuan-tuan, ini kadang-kadang sebab kejahilan maka dia tak dikira sebagai kafir. Kalau dia cakap, silaplah, contoh berlaku kemalangan ke, berlaku kematian ke sebab kemalangan, silaplah tadi ni kalau aku dah bagi nasihat kat dia, dia ikut cakap aku tak pergi, tak accidentnya. Ni dia ikut cakap aku sebab tu accident. Aku bagi pandangan gini. Kalau macam tu, seolah cakap-cakap yang menafikan takdir Allah. Kan kita beriman, rukun iman ada berapa tuan-tuan? 6. Salah satu yang terakhirnya adalah beriman kepada takdir, ketetapan Allah. Kita ni jalan ikut kertas, kalau bahasa kita kertas kerja yang dah siap dah, Allah dah siap kertas kerja kita. Kehidupan kita, takdirnya. Nak sakit bila, demam bila, kena penyakit ke, kena covid ke, sembuh ke tak sembuh ke, mati bila, detail dah ada. Dah pun berlaku, tadi berlaku, tahu itulah takdir Allah. Tak payah kata silap, kalau tak pergi tak kena, silap, kalau tak buat gini tak jadi. Jangan. Itu cakap-cakap yang boleh menafikan takdir. Patut orang beriman, Nabi kata apa? Kalau dah berlaku satu benda yang memang ialah kemalangan, benda musibah, patut dia kata hadza maqaddarallahu li. Itu dah takdir. Maksudnya apa dia? Itu dah Allah takdirkan. Dah jadi macam tu. Buat macam mana itu Allah takdirkan? Kita dah kena dah. Tak boleh kata silap, kalau macam ni tak jadi macam ni, kalau tak macam ni tak jadi macam tu. Jangan. Itu bahaya. Perkataan yang boleh menggelincirkan iman kita. Na'udzubillah min zalik. Wa qala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, istaqamu wallahi ala tariqati. Hendaklah kamu istiqamah ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman pula mengatakan akhlisu al-amal lillah. Istiqamah maknanya ikhlas dalam amalan. Memang dia ada kaitan rapat, tak boleh pecah tu. Dua tu tak boleh pisah. Apa dia? Istiqamah dengan ikhlas. Tak ada istiqamah tak akan jadi ikhlas. Tak ada ikhlas tak akan jadi istiqamah. Kalau buat kerja tak ikhlas tuan-tuan, orang kata hangat-hangat tai ayam. Semangat sekejap je, tak ikhlas. Baca Quran rajin, bila time Ramadan rajin, tapi tak nak ikhlas. Kerana apa? Nak lomba khatam. Kau khatam berapa kali? 2 kali je. Aku dapat 3 kali. Aku sekali je. Ni 4 kali, aku 4 kali. 4 kali kau. Nak tunjuk aku khatam berapa kali. Tengok semangat dia dalam mana? Habis je, masuk je takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, malam raya je. Dah Quran tutup. Sampai bila-bila? Ramadan tahun depan pula. Tak ada ikhlas, tak akan jadi istiqamah. Tak istiqamah, tanda dia tak ikhlas. Tanda dia tak cukup keikhlasannya, tak cukup ikhlasnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, itu antara ikhlas kata Sayyidina Uthman adalah ikhlas. Istiqamah adalah ikhlas. Sayyidina Ali mengatakan summa addul faraid. Masya-Allah. Menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan dengan konsisten. Tetap 5 waktu tak pernah kurang. Awal-awal dengan cara yang terbaik, jemaah dan sebagainya. Itu istiqamah. Dalam hadis lain Nabi sebut, masya-Allah, nazalat fi hadhil ayah, turunnya ayat istiqamah ni.
annal musyrikun, orang musyrik mengatakan kami Tuhan kami Allah. Orang semua berhala tuan-tuan. Dia pun kata Tuhan kami Allah. Orang Islam pun Tuhan kami Allah. Itu apa beza? Nabi sebut wal malaikatu banati, tapi silapnya dia kata ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu dia sembah berhala lah apa segalanya. Kod tutup cermin tu, kod kurang sikit pendengar luar tak? Tak apalah. Jadi dia kata ada lagi Tuhan sama lain. Itu dia sembah berhala, itu kita sebut musyrik. Dia kata Tuhan dia Allah, lepas tu ada lagi Tuhan berhala ni, berhala tu dan sebagainya. Kan? Dan dia kata malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Wa haula'i syufa'una 'indallah. Ni berhala-berhala ni yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah nanti. Falam yastaqimu, Nabi kata itu cakap-cakap orang yang tak istiqamah. Sebab dia sembah Allah, dia kata Tuhan dia Allah tapi dia sembah benda lain pula. Tak betul. Kata Abu Bakar, Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa, tiada syirik. Muhammad adalah pesuruh Allah dan Rasulnya, hambanya dan Rasulnya. Maka kami istiqamah yang tu. Tak ada Tuhan yang kedua, tak ada yang ketiga. Tak ada anak Allah, tak ada ibu Allah, bapa Allah, tak ada. Kan? Itu istiqamah. Maka kita juga berada di atas landasan iman yang betul. Itulah istiqamah. Dan Nabi sebut qad qalahan nas, ramai manusia cakap Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah di kalangan bangsa Arab tu. Summa kafar, tapi mereka buat kekufuran, buat benda amalan-amalan sembah berhala, jadi kafir. Faman mata 'alaiha, siapa yang mati tetap dengan pendirian Tuhan kami Allah Maha Esa, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada syirik baginya, fahuwa mimman istaqam, itulah orang yang istiqamah dalam imannya. Masya Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun memberi ketenangan. Kalau kita istiqamah, kita akan dapat jawapan daripada Allah bahawa iman kita tetap diterima. Apa jawapan? Kita akan sedar. Kita rasa tenang dengan amalan. Dapat semayang, oh seronok alhamdulillah. Tak semayang kalang kabut tuan. Kan? Mungkin tuan-tuan pun rasa. Kalau dah masuk maghrib, kita tak semayang lagi. Oh, rasa macam tak kena aje. Buat tu tak kena, buat kerja tak kena. Oh, tak boleh. Oh, rupanya tak semayang lagi, kena semayang dulu. Ini tanda malaikat dah datang berikan ketenangan pada kamu, pada kita semua, mudah-mudahan kerana kita istiqamah ikhlas dengan amal-amal tadi. Wa yadfa'u an makhawi wal ahzan, kita takkan duka cita. Apa dia? Kalau orang lain yang tak sembahyang, dia dapat guna masa sembahyang tu untuk bisnes, dapat untung, dapat apa segalanya, sampai dia tak sembahyang, kita tak rasa rugi pun. Kita tak rasa duka cita. Tak rasa duka cita sebab kotlah orang yang rasa duka cita ni, silap aku pergi semayang. Kalau aku tak pergi semayang, aku dapat untung macam orang tak semayang tu. Tak. Orang yang istiqamah, dia tak peduli. Yang penting dia dapat semayang, walaupun tak dapat untung macam orang tu. Tak apa. Walaupun tak ada nampak macam kerugian, orang tu nampak kita rugi. Rugi masa untuk solat, rugi hubungan kita kerana tak bergaul dengan kaki minum, duduk sekali apa semua. Kalau duduk geng-geng tu, time ni lah nak minta projek tu apa semua, duduk sekali yang kaki minum. Tak, kita istiqamah dengan Islam, kaki minum tolak tepi, kami tak nak. Kami tak rugi sesen pun, walaupun tak dapat projek, tak dapat untung, tak rugi sebab kami ikut agama Islam. Kami istiqamah dengan agama. Hati kita tenang. Kalau tuan-tuan masih gelisah, silap lah aku, duk jaga sangat Islam ni, sampai tak boleh salam lelaki perempuan, sampai tak bergaul, bertepuk tangan lelaki perempuan, rugi lah, tak dapat projek tu, tak dapat ni, tak dapat tu. Kalau gitu, tuan-tuan masih belum istiqamah, belum ikhlasnya, belum dapat ketenangan daripada malaikat. Jadi malaikat akan datang, kita rasa tenang dengan amalan, kita dapat buat amalan tenang walaupun rugi dalam keduniaan. Seperti baginda Nabi SAW, datang pembesar-pembesar Quraisy minta supaya Nabi ni bagi masa khas untuk dia orang je. Tapi mereka ni, VVIP Quraisy ni, tak suka duduk dengan orang miskin tu. Apa dia? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, lagi sahabat yang lain yang memang dulu bekas hamba, bekas kuli, orang bawahan ni, marahin ni.
Dia orang halau, Muhammad kau boleh halau dia orang pergi jauh-jauh, kami tak boleh duduk dengan dia orang ni. Kau buat kelas khas untuk kami je. Dia orang tak usah join. So dia orang pergi jauh. Kami tak boleh duduk dengan dia orang. Jadi Nabi fikir nak ikut tak ikut, nak terima pandangan ni ataupun tak. Kalau nak terima kena halau puak tu. Siapa dia? Bilal, orang awal Islam ni, sahabat yang setia. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang setia. Ammar bin Yasir, sahabat yang setia, hebat. Sanggup nak halau. Allah turun jawapan terus. Wala tatridil ladina da'una rabbahum. Jangan kau halau dia orang. Muhammad, kau jangan halau orang-orang tu. Sahabat Nabi Bilal tadi semua, jangan halau dia orang. Yang mereka sentiasa istiqamah melakukan ibadah pagi petang semata-mata mencari redha Allah. Jangan halau puak ni. Sayang. Biar. Yang ni permintaan macam mana? Dia orang minta suruh halau, tak tunai macam rugi pula. Dia orang nak macam nak Islam dia ni. Tak, Allah kata jangan berkawan dengan dia orang tu. Tetap duk. Kalau puak ni nak ikut, pi join sekali. Jangan duk halau-halau orang. Kan? Ini istiqamah Nabi, tak rasa rugi. Tak rasa rugi pun. Tapi tetap istiqamah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan mendapat kegembiraan dengan syurga. Bila dapat gembira dengan syurga? Sekarang kita boleh tahu kita ahli syurga? Belum tahu. Tapi kita rasa tenang. Tu nampak dah tanda-tanda awal. Kita rasa tenang dengan amalan. Tenang dengan kefarduan yang kita buat. Kita rasa gelisah kalau kita buat maksiat. Terjebak juga, tapi gelisah Allah nak bertaubat, menangis, takut, ada. Itu istiqamah. Jadi dapat keputusan syurga bila? Saat kematian. Orang yang roh dia sampai ke sini dah, Allah dah tayang. Ini syurga engkau, tingkat sekian, 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 sekian. Bidadari sekian, sekian, sekian. Dah tayang siap dah. Neraka, ini azab kau, api macam ni dah. Rasa dah kering, panas, bahang, semua rasa dah. Tak mati lagi. Nadi duk ada lagi. Tapi dah ujung-ujung nyawa ikan. Dah dapat keputusan tu. Syurga maupun neraka, wal'aidzubillah. Indal maut, ketika nak dimatikan, ketika dalam kubur, lebih lagi lah tahu. Ketika dibangkit lagi lah tahu keputusannya. Wa taqulu lahumul malaikah abshiru bidukhul jannah. Malaikat tahniah, ucap tahniah. Tahniah bos, tahniah tuan, disilakan masuk syurga. Ini syurga kau tingkatan sekian, 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 sekian. Fid dunia dulu, di dunia dahulu telah Rasulullah janjikan, Al-Quran dah janji untuk engkau syurga. Ini dia engkau punya. Allah tak mungkin janji, Rasulullah tak mungkin janji. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penjaga-penjaga kamu di masa dunia dulu, kami duk kontrol kamu. Malaikat kata, di akhirat ni kami jadi khadam kamu. Dunia dulu engkau duk dengar cakap kami. Jangan buat benda maksiat, buat benda taat, cepat. Ya, kamu ikut cakap kami kan? Tuan-tuan dengar tak cakap malaikat? Kita tak dengar lah dengan telinga kita, tapi dengar dengan fikiran dan hati kita. Ada idea benda, aku nak pergi masjid ni. Tu idea tu dari mana? Bisikan malaikat. Aku nak semayang ni, tak semayang lagi. Bisikan malaikat. Kan? Tak berdiri, biarlah semayang. Kemudian bisikan syaitan. Syaitan yang nak bisik tu. Nantilah semayang kau, banyak masa lagi. Maghrib awal lagi, muda lagi. Nanti kau pergi sini dulu, jumpa orang ni dulu, ni janji dengan orang besar ni semua. Tinggallah di dulu. Itu bisikan syaitan. Bisikan malaikat, tunai semayang cepat. Utamakan kewajiban kita, jaga hukum Allah. Ini bisikan malaikat. Dulu kami dah bersama kamu, kami duk kontrol kamu dulu, kamu ikut. Sekarang ni kami jadi khadam kau. Engkau suruh apa nak buat, kami jadi khadam. Malaikat kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu dalam syurga ni ikut suka nafsu kamu. Kamu nak apa ikut nafsu kamu, semua dapat. Tashtahi anfusukum, apa yang teringin hati kamu. Diri kamu teringin apa, semua dapat. Tak ada benda yang tak akan dapat. Kan? Jadi katalah orang tu hobi dia benda tak elok. Di dunia ni hobi dia tumbuk orang. Hobi dia sikit nak tumbuk. Tak boleh tumbuk satu hari, rasa tak boleh. Maki hamun, hobi dia maki hamun. Kira nak maki orang je. Tak boleh cakap benda kotor satu hari, tak boleh tidur. Hobi dia mengumpat. Adakah hobi itu boleh bawa dalam syurga nanti? Tak ada, tuan-tuan. Ni kata, apa yang kamu teringin, apa yang kamu hobikan di dunia akan dapat dalam syurga. Hobi kat dunia yang teringin nak maki hamun orang, nak cakap benda lucah,
Kan? Hobi apa lagi? Hobi benda tak elok. Yang tu hobi kesyaitanan, sifat syaitan. Hobi yang dah campur aduk dengan keinginan syaitan, keinginan nafsu jahat. Syaitan dan nafsu jahat dah mati, dah tak ada dah. Tak boleh kacau kita dah terpisah dah kita dengan dia. Kita dalam syurga dah tak ada dah benda tu. Jadi hobi yang kotor-kotor tadi tak ada. Semua hobi yang baik-baik. Hobi yang baik-baik, cakap yang mulia, cakap yang baik. Tu. Sehingga kan dalam syurga, Masya Allah, tak ada panas. Tak syok lah nak berjemur juga macam kat pantai tu berjemur kan. Pakai bikini jemur tu. Kan? Ada. Takkan ada benda-benda yang ialah mendedahkan dan sebagainya, yang kepanasan tak ada, matahari tak ada. Dan lapar takkan ada. Itu tak makan. Makan bukan kerana lapar, tapi makan kerana menikmati benda sedap. Bukan kerana lapar. Penat tak ada. Busuk tak ada. Peluh kita pun wangi. Makan banyak tak ada najis, tak buang. Bahaya badan? Tak bahaya. Akan jadi peluh yang wangi. Begitulah nikmat dalam syurga. Allah marzuqna iyah, dan Allah Ta'ala kurniakan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga kamu minta je apa yang kamu minta, semua zap terus datang. Baru duduk terlintas, teringin nak buat ni, terus jadi. Teringin nak makan ni, terus datang. Teringin nak buat benda ni, terus boleh dapat. Ada peluang. Keinginan kita yang tak bercampur dengan keinginan kesyaitanan tadi ni. Wa man nuzulam min ghafurir rahim. Semua tu adalah ketentuan yang telah ditentukan daripada Ghafur, Tuhan yang maha memberi keampunan, Tuhan yang maha penyayang. Dhiyafatan wa ata'an. Semua tu adalah sebagai layanan untuk kamu wahai ahli syurga. Pemberian kenikmatan yang Allah sediakan untuk kamu wahai ahli syurga. Daripada siapa? Daripada Tuhan yang suka mengampuni dosa, yang maha pengampun dan maha penyayang, maha penyantun. Kan? Sifat Allah ni hebat. Dia maaf dan dia sayang. Kita kalau orang buat salah kita, mungkin kita boleh lagi nak maafkan dia. Dia kutuk kita, dia buat naya zalim kat kita, dia merayu minta maaf, Tuan minta maaf, saya silap, okey, kita boleh maaf. Tapi kita tak mungkin buat baik kat dia lagi dah. Hati kita dah terluka. Nak bagi sedekah kat dia, nak tolong dia, nak bagi projek kat dia, aku maafkan kau, sudahlah, kau buatlah kerja kau sendiri. Hati kita tu pun dah cukup okey lah juga. Boleh maaf tu dah okey dah. Tapi kalau sampai ke tahap dah maafkan dan buat sayang pula kat dia, ni wali Allah tuan-tuan. Ini sifat Rasul, sifat Nabi Allah dan para wali yang saleh. Bersifat demikian. Nabi maafkan Abu Sufyan bin Harbin, musuh ketat yang menjadi penghalau yang Nabi keluar daripada Mekah. Nak bunuh Nabi, macam-macam siri peperangan, dalam 4-5 siri peperangan, semua kerana Abu Sufyan. Badar, Uhud, siri peperangan-peperangan celah-celah tu, semua kerana Abu Sufyan. Tapi bila Abu Sufyan masuk Islam, terus Nabi peluk dia. Tak cubit sikit pun kau nak balas dendam, tak ada. Masya Allah. Ini sehingga para sahabat punya rindu dengan Nabi, akhlak mulia Nabi, sehingga mereka kata, kami nikmat, tidak ada rasa nikmat dalam syurga kalau tak boleh duduk dengan Nabi, tak boleh jumpa dengan Rasulullah. Belum nikmat. Walaupun dapat makan syurga, kehidupan syurga, tapi selagi tak jumpa Nabi dalam syurga, belum nikmat syurga. Begitu indahnya mereka duduk dengan Rasulullah SAW. Tak pernah mereka nak sakit hati ataupun nak disakiti oleh Rasulullah, pernah dizalimi oleh Rasulullah, sama sekali tak ada. Sehingga kisah Khubaib, seorang lelaki sahabat Nabi yang di-offer, dia ni nak dihukum bunuh oleh orang musyrik Mekah. Nak bunuh, bawa dia keluar ke Tan'im, nak pancung dia kat sana. Sebab dia orang dendam dengan Khubaib ni, sahabat Nabi. Khubaib ni dendam dengan dia. Dia orang tangkap, ikat dah. Esok bagi tahu engkau, esok kena pancung kat sana. Okey, tak apa. Dia pun pergi
tempat, memanglah dibawa ke tempat yang nak dipancung, orang offer pada dia, hai Khubaib, mau tak kami offer? Ni siapa offer ni? Abu Sufyan juga. Offer dia, kalaulah engkau nak bebas tak? Engkau nak selamat daripada bunuh tak? Engkau nak bergaul dengan isteri engkau, anak engkau dengan selamat, tak ada gangguan apa-apa. Kalau kau nak yang tu, dengan satu syarat. Syaratnya, engkau bawa mai Muhammad sini. Tangkap Muhammad, bawa Muhammad sini, engkau bebas. Duduk dengan anak isteri engkau, seronoklah engkau. Kan? Masya Allah, ini orang yang cinta Rasulullah melebihi diri sendiri. Kita cinta agak Rasulullah, mungkin silap kita cinta diri kita lebih pada Rasulullah. Cinta ahli keluarga kita lebih pada Rasulullah SAW. Jauh cinta kita tak sama dengan orang-orang ni. Dia kata apa? Wallahi, aku takkan reda, aku takkan tenang, aku takkan gembira walaupun aku bermain dengan anak isteri aku, balik rumah aku, kampung aku, seronok dengan dia orang. Tapi Rasulullah kena cucuk dengan duri. Kamu cucuk dia duri je, bukan panjung. Kalau kau cocok dengan duri je pun, aku duduk kat rumah pun takkan reda. Aku tak reda. Baik aku kena pancung sekarang, Muhammad selamat. Kau nak pancung aku, pancung. Yang penting Muhammad selamat. Sampai macam tu tuan-tuan. Ini sikap ramai, boleh kata keseluruhan para sahabat bersikap demikian. Melebihkan Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Biar dia sakit, biar dia mati, biar dia... Abdullah bin Unais, seorang sahabat nama Abdullah bin Unais. Dia ni hebat, berani, tangkas dalam bab nak serang hendap, nak lawan musuh, memang dia hero. Abdullah bin Unais, sehingga Nabi ni lantik dia mengepalai misi rahsia. Misi-misi rahsia, hantar dia lah. Satu ketika Nabi dengar, dapat berita daripada perkampungan Yahudi, ada seorang lelaki yang bernama Sufyan Al-Hudhali ataupun Al-Hudhaili. Hudhali ataupun Al-Hudhaili. Dia ni dah rancang dah, panggil pembesar Yahudi mana-mana kumpul main nak mesyuarat, nak rancang serang Nabi. Baru duk rancang ni, panggil dah seorang duk mesyuarat ni. Berita tu dah sampai ke Nabi. Nabi hantar Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dikatakan dia hanya beberapa orang je, 3-4 orang je yang ikut dia. Dia ketua. Maka dia pergi, tapi dia tak naklah bunuh Yahudi itu di kampung Khaybar. Khaybar ni perkampungan Yahudi, orang Yahudi. Jadi dia orang ni rapat, ada dulu ni sebelum Islam duk bisnes sekali, member lama, kawan apa segalanya. Tapi kerana dia orang ni nak Islam, dia masih Yahudi, yalah kenal rapat jugalah. Jadi dia panggil, jomlah kita keluar siap, kita jalan-jalan. Panggil Sufyan Al-Hudhali tadi. Dia pun okeylah, kau nak ajak mana? Kan, macam kita ajak pergi makan kedai mamak ke apa kan. Rupanya ada perancangan lain. Tak apa, sebab dia menjalani misi Nabi suruh bunuh. Pandai-pandailah dia nak buat macam mana. Maka dia pun bawa jauh daripada perkampungan Khaybar tu, bagi keluar di situ. Kalau bunuh dalam tu nanti jadi besar. Siap satu kampung tu serang Rasulullah, jadi perang besar. Baik, kita target seorang tu je. Bawa dia keluar, sembang. Sampai tengah perjalanan, Sufyan ni, yang Yahudi ni, dia rasa tak senang. Dia rasa macam lain, macamnya ni kau ni. Dia mula rampas pedang. Daripada sahabat Nabi, dia rampas pedang dan dia mula lawan. Ketika tu sahabat lain semua elak diri selamat. Abdullah bin Unais tadi terus lompat daripada kudanya berdepan dengan Sufyan tadi ni. Lawan, dia yang mula kena tetak dulu. Kan? Masa sebelum dia lompat ni, musuh Yahudi tadi mula tetak dari belakang. Luka belakang ni, luka belakang kena tetakkan pedang. Dia lompat terus lawan, berjaya bunuh lah. Abdullah bin Unais berjaya bunuh si Yahudi itu, Sufyan tadi ni. Potong kepala, bawa pergi Rasulullah. Ya Rasulullah, ni aku dah bunuh. Yang engkau suruh bunuh ni dia orangnya. Orang dulu macam tu. Bila dah tamat misi, dia kena tunjuk bukti. Kata dia bunuh, bawa kepala. Tunjuk. Maka Rasulullah gembira kerana misi berjaya, bunuh kepala musuh ni. Maka Rasulullah hadiah dia tongkat. Tapi sebelum hadiah tu, dia tunjuk Rasulullah, aku kena tetak belakang ni. Luka parah, darah meleleh keluar. Rasulullah panggil dia datang, Rasulullah ludah. Elok Nabi kena luka tadi, terus sembuh. Ini bukan cerita main-main tuan-tuan. Cerita hadis Nabi. Terus sembuh
tutup lukanya, berhenti darahnya, terus sihat, dia tak rasa sakit macam sebelum. Jadi Rasulullah gembira dengan misi dia berjaya. Rasulullah hadiah tongkat kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, bagi tongkat. Dia pun ambil tongkat. Bila Nabi kata, hadiah ni hadiah aku untuk engkau, dia bawa balik. Kawan-kawan tanya, ni tongkat siapa? Tongkat Rasulullah. Buat apa Rasulullah bagi kat engkau? Kenapa pula kau kena pegang tongkat? Apa tujuan? Pergi tanya. Dia balik, ya Rasulullah, izinkan aku tanya ya Rasulullah, tongkat ni untuk apa ya Rasulullah? Maka dalam hadis sebut, Nabi kata tongkat ni tanda ikatan aku dengan engkau di hari kiamat nanti. Tanda ikatan aku dengan engkau, akrab, baik hubungan aku dengan engkau di akhirat nanti. Jaminan lah, jaminan syurga, syafaat di akhirat nanti. Maka dia punya seronok dapat tongkat, dan dia berwasiat, tolong aku berwasiat kepada ahli keluarga, kawan-kawan, kalau aku mati tolong kapankan tongkat aku ni bersama mayat aku, masuk dalam kain kapan sekali. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Betul, kalau dia meninggal dunia dan dikebumikan dia dengan tongkat sekali, tongkat Rasulullah tu. Kenapa? Mengambil barakah, keberkatan daripada tongkat Nabi, supaya ada benda yang Nabi bagi bersama badan dengan jenazah dia, maka mudah-mudahan itu keputusannya bahawa Allah pun takkan azab sebab ada bekas Rasulullah, tongkat tu. Bukan dia seorang, tuan-tuan, ramai sahabat semua buat macam tu. Apa barang daripada Rasulullah semua nak kapan sekali. Rambut Nabi, ada yang wasiat, tolong letak rambut Nabi kat mata aku satu, mata kiri satu, mulut satu, 3. Kalau selai pun dia potong 3, 1, 2, 3. Dilakukan oleh sahabat, mengkebumikan jenazahnya macam tu. Ada sahabat yang ambil baju Nabi, jubah Nabi. Orang kata, apalah jubah Nabi bukan banyak pun, yang tu je yang cantik, engkau minta pula. Tak, dia kata aku ambil bukan nak bangga baju Nabi, tapi aku nak ambil barakah daripada baju Nabi supaya aku dikafankan dengan baju Nabi ni. Betul, dia dikafankan dengan baju Nabi SAW. Sayyidah Zainab, anak anda pertama, puteri sulung Nabi, meninggal dunia, Nabi bagi baju dia. Baju dia kafan sekali. Nabi bagi bajunya kafan sekali. Bila tanya kenapa, mudah-mudahan Allah berikan dia ketenangan dan kejayaan. Itu disebutkan Abdullah bin Unais tu orang yang cinta kepada Nabi SAW. Khubayb, Zaid bin Dathinah, sahabat banyak lagi orang nak cerita orang yang sayang Nabi luar biasa. Zaid bin Dathinah juga tak sanggup korbankan imannya ketika mereka 10 orang dikepung oleh Bani Lihyan, musuh Bani Lihyan. Bani Lihyan ni musuh, kepung dia orang, 10 orang. 7 dah terbunuh, tinggal 3. 3 kata kita serah diri. No, takkan serah diri, kita takkan serah diri. Ini misi Rasulullah. Lawan. Kita 3 lawan musuh ramai. Lawan. Seorang lagi pula terbunuh, tinggal 2. 2 ni tadi Khubayb yang kena pancung, yang dia kata aku tak sanggup, Nabi kena cocok tu. Kan? Zaid kena bunuh juga kerana pertahankan Islamnya, istiqamah dengan Islamnya. Asim, 3 orang tadi, yang terawal terbunuh daripada 3 tu adalah Asim bin Thabit. Asim bin Thabit, jasadnya ni, orang yang cinta Rasulullah ni, Allah muliakan dunia dan akhirat. Dia pernah sumpah dengan depan Umar. Dia ni dengan Sayyidina Umar ipar. Sayyidina Umar kahwin dengan adik dia. Sayyidina Umar Al-Khattab kahwin dengan adik Asim ni. Saya nak cerita Asim. Asim bila terbunuh syahid, maka dulu dia pernah bersebut pada Umar, aku takkan izinkan badan aku disentuh oleh orang musyrik. Maka betul waktu dia mati, orang musyrik datang nak ambil kepala dia, pancung, nak jual kepada orang kufar Quraisy kerana dendam. Pergi nak ambil jenazah dia dikerumun oleh lebah. Allah datangkan lebah, Allah tak izinkan dia disentuh oleh orang musyrik, kerana itu dia punya perjanjian dia. Aku takkan izinkan. Allah tunaikan kerana orang yang cinta Nabi SAW dan orang yang menjalan misi baginda Rasulullah SAW. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wallahu ta'ala alam. Dan kita akan sambung lagi ayat 33 ini pada pertemuan lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtim bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa